Okay, Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera kepada semua pelajar. Ini adalah bab yang kedua, peringkat pembangunan multimedia. Sila baca nota dulu. Okay, pastikan anda telah membaca nota bab 2 terlebih dahulu di dalam Google Classroom yang telah saya sediakan. Okay, kemudian rujuk nota pintas ini sebagai rumusan bab 2 yang telah anda baca. Ini adalah subtopik yang pertama, iaitu faktor-faktor perkembangan projek multimedia. Okey, faktor yang pertama daripada client-centered project. Di mana bila kita nak bangunkan satu projek multimedia, akan terdapat satu permintaan daripada pelanggan ataupun klien yang kita kenali sebagai client-centered project. Okey, so daripada permintaan pelanggan tu kita akan buat satu analisa di pasaran. Dan daripada analisa itulah kita akan kenali dia sebagai market driven project. Itu dia dua faktor dalam pembangunan projek multimedia. Di sini pelanggan merupakan orang yang memerlukan aplikasi atau sistem yang mempunyai kuasa untuk memula atau memberhentikan sesebuah projek. Selain daripada itu juga, pelanggan juga berkemungkinan mengawal pembiayaan duit serta masa yang akan diperlukan dalam pembangunan projek. So kat sini pelanggan dia akan kontrol daripada segi kos dan juga masa. So dia akan bagi timeline kepada kita untuk menyiapkan projek multimedia tersebut. Pelanggan kita boleh kategorikan kepada dua. Iaitu pelanggan dalaman dan juga pelanggan luaran, internal dan juga external klien. Di mana pelanggan dalaman ni orang yang berada di dalam organisasi yang sama dengan kumpulan yang bertanggungjawab dalam organisasi tersebut seperti pengarah, pentadbir dan juga pengawal atasan. Itu dikira sebagai klien projek kita lah. Dan juga kalau external klien, orang atau organisasi luar yang memerlukan sesuatu projek dibangunkan. Mereka akan mencari kumpulan atau organisasi yang bersedia untuk membangunkan aplikasi mengikut keperluan mereka. Sebab itu kita panggil dia sebagai client-centered project. So dia based on demand, ikut apa projek yang dia nak. So kita kena customizekan ikut kehendak klien kita. So pelajar kena tahu sebuah projek multimedia dibangunkan untuk tujuan memenuhi kehendak pasaran. Bermula setelah penganalisian dibuat ke atas pasaran dengan mengambil kira keperluan dan kehendak pengguna serta menganalisa saingan yang wujud. Dan seterusnya, maklumat yang diperolehi daripada penganalisaan ini sangat penting. Sebab apa? Aplikasi yang dibangunkan dapat memenuhi cita rasa pengguna dan dapat menyaingi aplikasi yang sedia ada di pasaran. Subtopik yang kedua adalah proses pembangunan multimedia. Dalam proses pembangunan multimedia ni, dia melibatkan fasa-fasa pembangunan dan langkah yang terlibat dalam setiap fasa. Di mana biasanya dia akan bermula daripada fasa perancangan. Kita plan dulu sehinggalah fasa pemasangan aplikasi. Proses pembangunan mempunyai kitaran hayat tertentu di mana dia nak pastikan aplikasi sentiasa tersedia dan memenuhi keperluan semasa. Kebiasaannya proses pembangunan multimedia ni terlibat dalam fasa praproduksi, produksi dan juga post-produksi. 3.0 model reka bentuk. So dalam
pembangunan multimedia, kita akan guna banyak model untuk kita nak bangunkan kita punya produk multimedia. Okey, ni di antaranya lah, ada dua. Okey, iaitu model yang pertama Hanafin and Peck. Okey, pelajar boleh lihat di sebelah kanan ni dia ada 3 fasa. Okey. So need, access, design dan juga development ataupun implement. Okey, dan dia terbahagi. Okey, dia akan ada proses evaluation, penilaian dan juga revision. Okey. So itu yang pertama. Yang kedua adalah model reka bentuk ADDIE. Okey. So model ni pun sangat famous digunakan untuk kita nak proses pembangunan produk multimedia kita. Okey, yang terdiri daripada starting dia analisis. Okey, kemudian dia akan design and then develop, implement dan juga last sekali dia akan evaluate. Okay, so untuk kita punya subjek ini, kita tak akan cover details about model reka bentuk. Okay, so kemungkinan kalau pelajar ada subjek research, pelajar akan didedahkan secara detail tentang model reka bentuk ini. Okay, dan subtopik kita yang terakhir, 4.0 adalah fasa pembangunan multimedia. Okey, fasa pembangunan multimedia terdiri daripada fasa yang pertama iaitu fasa perancangan. Okey, dalam fasa perancangan nanti pelajar boleh tengok gambar ataupun diagram yang saya tunjukkan, okey, yang terdiri daripada fasa pembangunan konsep. Okey, di mana masa kita nak membangunkan proses multimedia, produk multimedia ni, okey, kita kena tengok konsep. Okey, iaitu konsep mengikut idea. Okey, yang diperlukan. Kemudian konsep tu mesti selari dengan tujuan, okey, kos produksi dan juga penyebaran projek multimedia. Okey. Dan seterusnya masa dalam proses untuk kita menjana perancangan, nak menjana idea ni, nak keluarkan idea, kita kena buat satu sesi brainstorming dengan tim pembangunan proses multimedia ini, dan juga kita kena lakar ataupun kita kena lukislah, okey, idea tu dalam kertas, okey, ataupun kita dah ada software untuk brainstorming, so kita kena lakarkan kita punya idea, okey, pecahan-pecahan idea, and then selepas itu kita akan tengok secara formal, okey, senarai semak idea kita tu berserta kriteria penilaian. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, pernyataan tujuan. Tentukan matlamat dan juga objektif dengan terperinci. Maksud di sini, okey, kita kena tahu kita punya objektif dengan lebih tepat dan spesifik. Okey, di mana daripada objektif yang tepat dan spesifik itulah yang akan menentukan hala tuju proses pembangunan aplikasi multimedia. Okey, dan ia boleh digunakan untuk menilai kesesuaian sesebuah aplikasi multimedia sewaktu dan selepas ianya dibangunkan. Maknanya di sini pelajar, objektif itu sangat penting. Okey, itu adalah permulaan untuk kita nak bangunkan produk kita. Right? Seterusnya, kenal pasti pengguna sasaran. Okey, profil pengguna perlu difahami bagi memastikan aplikasi yang dihasilkan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, iaitu ini dimaksudkan apa yang dimaksudkan sini, pengguna ataupun audien boleh diterangkan dengan banyak cara. Okey, seperti faktor demografik, okey, gaya hidup dan juga tingkah laku seseorang. Okey, so seterusnya bagaimana kita nak kenal pasti pengguna sasaran kita? Okey, pembangun perlu analisa profil pengguna dan gunakan maklumat tersebut untuk bangunkan aplikasi yang berjaya memenuhi kehendak pengguna. So kalau boleh kena buat survey sikit lah, kena tengok demografi klien yang akan menggunakan produk kita ni.
Okey, seterusnya dalam fasa perancangan ini cara pelaksanaan. Okey, so pelajar kena tahu objektif, okey, sasaran pengguna. Okey, di mana objektif dan sasaran pengguna inilah yang menentukan gaya persembahan aplikasi yang hendak kita bangunkan. Okey, komponen yang perlu ditentukan kena ada tone, kena ada pendekatan dan juga kena ada metafora. Okey, tone ni maksudnya kita kena memilih tone yang sesuai dengan objektif dan konsep aplikasi. Okey, di mana tone dipengaruhi oleh elemen-elemen media yang kita nak gunakan. Okay, apa maksud elemen-elemen media itu? Okey, maksudnya kalau dalam konsep multimedia kita kena ada lebih daripada satu elemen lah dalam kita punya pembangunan multimedia tu. Okay, so kemungkinan kita akan guna teks, kita akan guna image, okay, kita akan masukkan navigasi dan sebagainya. Okay, daripada segi pendekatan tadi, pendekatan tadi kita boleh tengok kita punya langkah ataupun arahan yang disediakan kepada pengguna. Okay, so perlulah sesuai dengan komponen dan juga sasaran pengguna yang kita bangunkan. Seterusnya daripada segi metafora tadi, dia merujuk kepada mapping ataupun peta image istimewa di mana dia menggunakan image dalam konteks yang lebih bermakna. Okey, informasi dipersembahkan dalam bentuk objek dan biasanya kita akan letak elemen-elemen metafora ni pada antara muka projek. Okey, dalam fasa perancangan ni juga kita ada pembangunan spesifikasi. Okey, di mana spesifikasi ni merujuk kepada spesifikasi perkakasan dan juga spesifikasi perisian. Apa tujuan dia? Okey, bagi kita nak pastikan aplikasi yang dibangunkan memenuhi objektif dan juga menepati kehendak pengguna sasaran. Okey, elemen spesifikasi daripada segi perkakasan. Perkakasan ni dia merujuk kepada perkakasan yang berkeupayaan tinggi, okey, yang mampu menyokong elemen multimedia. Okey, daripada segi sistem pembangunan, kita tengok daripada segi perkakasan pembangunan yang digunakan. Okey, daripada segi sistem penyebaran dan juga sistem pengarangan. Okey, sistem pengarangan ni more to coding kita lah. Okey, skrip yang kita gunakan dalam pembangunan multimedia. Seterusnya sistem penyebaran. Okey, di mana sistem penyebaran ni kita gunakan untuk pengguna akhir memainkan aplikasi. Okey, dalam fasa 1 ni juga kita akan lihat daripada segi papan cerita ataupun storyboard. Storyboard ni diwakili oleh apa yang akan dipaparkan pada setiap skrin dan bagaimana setiap skrin dihubungkan di antara satu sama lain. Storyboard kita boleh gunakan untuk menetapkan gambaran kasar sesuatu projek, menjadikan panduan kepada pembangun program, memberi gambaran bagaimana setiap skrin dihubungkan dan juga memberi gambaran bagaimana setiap objek berfungsi. Bila masuk kepada fasa kedua adalah penghasilan. Okey, penghasilan di sini merujuk kepada pembangunan isi kandungan. Okey, di mana isi kandungan merupakan maklumat, okey, ataupun bahan-bahan yang membentuk sesuatu perjalanan projek yang dibangunkan. Okay, pembangunan isi kandungan melibatkan proses pengumpulan, proses penterjemahan dan juga proses pengubahsuaian elemen-elemen yang digunakan di dalam aplikasi yang dibangunkan. Okey, dalam fasa penghasilan ni juga, okey, dia ada satu proses pengarangan. Okey, di mana pengarangan ni dilakukan selepas pembangunan spesifikasi dan juga papan cerita yang telah sempurna, yang telah disiapkan dengan sempurna. Okey, proses pengarangan ini melibatkan integrasi. Okey, semua bahan-bahan ataupun
elemen media yang kita dah rancangkan tadi. Okey, di mana elemen interaktiviti akan dimasukkan pada peringkat ini. Elemen ini akan mengeratkan lagi perhubungan antara aplikasi dan juga pengguna. Dan yang terakhir sekali adalah fasa yang ketiga, iaitu pengujian. Okey, dalam fasa pengujian, fasa ini merupakan fasa yang menguji aplikasi yang telah siap dibina, okey, bagi memastikan ianya telah memenuhi matlamat pembangunan dan juga memenuhi kehendak pengguna tadi. Alright. Pengujian merupakan proses yang berterusan dan boleh bermula di peringkat pembangunan konsep lagi. Okey. Pengujian ini juga memastikan aplikasi yang dibangunkan bebas daripada perpijat, tepat beroperasi, mengikut peruntukan masa dan juga kehendak pelanggan. Okey, proses pengujian ada dua. Okey, dia terbagi kepada dua, iaitu pengujian alfa dan juga pengujian beta. Okey, kalau pengujian alfa ni, okey, pengujian ataupun testing yang dijalankan secara dalaman, okey, tanpa melibatkan orang luar. Okey, maksudnya dalam tim sahaja, tim proses pembangunan multimedia ni. Okey. Kemudian ianya diuji untuk edaran dalaman sahaja. Dan biasanya versi produk untuk pengujian alfa merupakan draft kerja pertama dalam sesuatu projek. Okey. Manakala pengujian beta pula, ini adalah pengujian dengan pengguna sebenar. Okey, dengan end user kita. Okey, apa tujuan dia? Untuk mendapat maklum balas yang sebanyak mungkin daripada pengguna berpotensi terhadap prestasi sebenar aplikasi. Okay. Itu dia dua proses pengujian yang perlu dijalankan semasa fasa pembangunan multimedia. Dan setelah kita settle semua fasa 1, fasa 2 dan juga fasa 3, akhir sekali kita akan buat kita akan sebar ataupun publishkan kita punya projek multimedia ni lah. Okay. Sebab apa? Penyebaran merupakan proses penyerahan aplikasi kepada pengguna. Okay. Aplikasi yang dibangunkan sedia disebarkan dalam pelbagai cara. Okay. So, by online ataupun kalau dulu kita bagi by CD-ROM ataupun DVD. So, sebagai conclusion untuk chapter ini, untuk bab 2 ni pelajar, pelajar perlu tahu proses pembangunan aplikasi multimedia adalah melibatkan 3 fasa inilah, perancangan, penghasilan dan juga pengujian. Dan juga fasa pembangunan multimedia ni adalah rumit, okey, dan juga memakan masa yang lama. Oleh itu, pastikan setiap perancangan yang dibuat adalah dirujuk, okey, di sepanjang proses pembangunan. Okey, biasanya masa yang diambil dalam proses pembangunan multimedia ni, okey, dibahagikan kepada 80% perancangan dan 20% daripada segi penghasilan. Okey, 2 langkah utama yang memberi fokus terhadap penghasilan dan juga pembangunan ialah pembangunan isi kandungan dan juga pengarangan. Okey, dan sebenarnya proses pembangunan yang rapi merupakan faktor kejayaan sesuatu projek. So, seandainya kita ingin membangunkan satu projek multimedia, produk multimedia based on kehendak klien, gunakanlah 3 fasa utama yang telah kita pelajari ini. Sebarang pertanyaan, okey, boleh ajukan saya semasa live kelas nanti ataupun pelajar boleh email terus kepada saya. Sekian sahaja. So, kita akan jumpa kepada next chapter. Terima kasih. Assalamualaikum.